Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, salam Ramadan untuk anda semua yang awal bangun pagi bersama dengan Muaz dan juga Haziq dalam Borak Kopitiam. Ya, yang tak tidur daripada sahur tadi. Lepas sahur, subuh. Lepas subuh, borak Kopitiam. Layan hari ni. Sebab topik kita hari ni memang sangat-sangat best. Yang bercerita pasal makanan. Nampak? Bila bulan puasa, cerita pasal makanan lagi. Baru start puasa 2 jam. Tapi makanan yang kita akan bawakan pada hari ini adalah makanan-makanan sunnah. Yang mana kita boleh amalkan dalam bulan Ramadan dan sekaligus akan memberikan kesihatan yang lebih baik, diet yang lebih bagus. Betul. Tapi sebelum tu kita nak sharekan sikit kepada anda mengenai status terkini COVID-19 yang berlaku di Malaysia semalam, di mana hari ini 24 April 2021, semalam 23 April ada 2,847 kes baru. Daripada semua keseluruhan kes tu, 4 kes import. Kes sembuh ada 2,341 kes, menjadikan kes aktif sekarang ni 22,512 kes aktif. Betul. Meningkat ya. Okey, jadi kepada anda semua sila ambil perhatian dan ini adalah pecahannya. Kalau kita lihat beberapa hari sebelum ini Kelantan mencatatkan antara paling tinggi dan semalam adalah 476, manakala di Sarawak juga tinggi dengan 717 dan Selangor 748. Dan sekali lagi kita ingatkan kepada anda, saban hari nampaknya kes bukan semakin turun tapi semakin naik, dan ini bermakna masih lagi yang sama, SOP harus dijaga. Pelitup muka jangan pernah tak pakai. Kalau ada orang tegur, jangan nak bergaduh orang tu. Salah tetap salah. Betul. Ada macam-macam video kan viral. Ada orang yang marah apabila ditegur. Tak ikut SOP kan. Sebab sekarang ni itu adalah norma baru untuk kita pakai pelitup muka tu. Maknanya kita dah tahu dah ke mana saja kita pergi, kita kena pakai benda tu. Kena pakai pelitup muka tu kan. Betul. Jadi janganlah kita marah orang tu. Orang tu menjalankan tugas dia. Jadi kita harapkan apa saja yang berlaku sekarang ini, lagi-lagi dalam bulan Ramadan, kesabaran tu dituntut dan juga kita patuh pada arahan-arahan yang telah pun diberikanlah. Okey, dan sekarang ini kita nak cerita pasal borak viral kita ni. Apa benda yang viral, trending hari ini? Okey, ini kisah mengenai kanak-kanak yang comel. Kanak-kanak ni semuanya comel, tapi bila dia bercakap Lagi comel? Lagi comel. Lagi-lagi lorat Negeri Sembilan. Bayangkan, lorat Negeri Sembilan ni susah Kau tau. asal Negeri ya? Tak, bukan Johor. Oh, kau Johor. Jiran lah. Jiran lah. Okey, so adik ni cakap macam mana? Jom kita dengar sikit. Jom kita dengar. Abang Zahar ke mana? Abang Zahar ke mana? Bangsa kau mana? Ayam tutong sangat. Ojo lihat. Main handphone je kan? Kalau kata tak sedap. Ada muka. Kata tak sodap pada muka. Okey, jadi itu yang mencuit hati semua orang apabila menonton video tersebut. Ya, membebel dia. Tu nak berniaga mana, tapi dah ada kedai, orangnya tak ada. Yes. Nampak, dah tahu dah besar nanti macam mana tu. Kan, kaki letih orang panggil. Dan ada satu lagi cerita di mana macam biasa kalau kita berada di bulan Ramadan, rakan-rakan kita yang lain bangsa akan menghormati kita yang berpuasa. Dan antaranya ada seorang pelajar yang berbangsa India ni, dia makan menghadap dinding sebab nak menghormati kawan dia yang sedang berpuasa, rakan sebilik dia yang sedang puasa tu. Ada juga video dia yang kita nak kongsikan kepada anda. Jom kita play video tu. Terasa ku berada di bulan Ramadan. Semula ku mengharapkan. Okey, Kumar kantor tak puasa. Saja je dia saja tulis tajuk video dia macam itulah. Tapi kalau tengok daripada apa video tu punya isi kan, di mana bangsa-bangsa lain semua menghormati apa yang kita sedang buat di bulan Ramadan ni. Kita semua sudah maklumlah bahawa kita hidup dalam negara yang harmoni ni. Perkara ni memang dari dulu lagi telah pun diperhatikan. Ada yang sanggup berbuka puasa bersama, dan sekarang ni pun Haziq, kalau kita tengok kat Instagram, ramai juga selebriti yang bersahur, cuba untuk nak bersahur
nak merasai bagaimana nikmat berpuasa tu. Ramai. Ramai kan? Antara Elvin Chong antaranya. Betul. Kawan kita yang try sahur. Sebelum ni Brian Betul. pun. Itu memang setiap tahun kita akan nampak. Dia orang cuba untuk berpuasa dan bersahur sama-sama dengan kita. Betul. Itu adalah satu perkara yang indah sebenarnya. Kan? Jadi sebab kita lihat dalam kita berpuasa ni, ini antara diet yang baik. Dan kita nak tanya juga, bila kita dah masuk hari yang ke-12 kita berpuasa hari ni, Alhamdulillah. Jadi bagaimana agaknya berat badan anda ni? Turun ke tak turun? Zik? Jangan tanya, tengok saja. Salah tengok. Bagaimana dengan anda? Bagaimana dengan anda? Saya masih maintain. Turun ke tak turun? Sebab mungkin dari segi pemakanan anda jaga kan, ataupun saya yakin kali ini punya bulan Ramadan, berpuasa kali ini kebanyakan daripada kita bersederhana, tak ada membazir. Itu adalah satu benda yang bagus sebenarnya kan. Sebab mungkin ada yang pergi ke bazar Ramadan pun just cari apa yang dia nak terus je. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak lama-lama beramai-ramai bersesak-sesak dekat bazar. So kita dah tahu nak cari apa. Nak makan roti john, pergi cari roti john terus. Betul. Dekat bazar tu. Bawa balik. Tak payah nak beli apa orang kata rambang mata. Yes. Dan lagipun SOP-SOP yang ada di bazar Ramadan tu membuatkan kita laluannya ada satu saja, laluan keluar dan juga masuk. Dan harus diingat juga ada bazar Ramadan yang telah pun diarahkan tutup oleh kerana melanggar SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi anda kena ikutlah, kalau dah katanya laluan kat situ, masuklah kat situ, jangan masuk ikut tepi. Ya, betul. Okey, dan hari ini tajuk kita untuk Borak Kopitiam adalah makanan sunnah. Jadi kita semua sudah maklumlah makanan sunnah ni yang dituntut untuk kita makan oleh kerana baginda Rasulullah makan makanan ini. Dan memang kalau kita lihat nutrisi ataupun kebaikan daripada makanan-makanan sunnah ni memang dah terbukti. Ya, ada sebabnya kenapa Rasulullah SAW memakan makanan tersebut. Jadikan kita pun patut contohi cuma untuk makan makanan sunnah tersebut. Kejap lagi kita akan belajar, kita akan kenali antara makanan-makanan sunnah dan apa yang kita boleh buat dengan makanan sunnah tu. Apa kita boleh olah, kita boleh jadikan dia improvise dia. Ada macam-macam sebenarnya. Kita baca dia pun macam, oh boleh buat ni ke, boleh buat tu ke. Kejap lagi kita akan borak sebab sekarang ni kita ada something nak bagi tahu kepada anda, di mana waktu pandemik COVID-19 ni kan, ramai peniaga yang terkesan. Lebih-lebih lagi peniaga kecil. Jadi Ramadan ni marilah kita membantu dan memperluaskan perniagaan mereka dengan menyertai misi Salam Sayang. Untuk mengetahui lebih details lagi, jom kita lihat yang disampaikan oleh Haziq. Yang disampaikan oleh Haziq ni. Di waktu pandemik COVID-19, ramai peniaga yang terkesan, lebih-lebih lagi peniaga kecil. Ramadan ini, apa kata kita bangkit dan bersatu untuk membantu dan memperluaskan perniagaan mereka dengan menyertai misi Salam Sayang. Peniaga yang ingin menyertai misi ini, anda boleh imbas QR Code yang tertera dan isikan maklumat perniagaan anda. Dan peniaga yang terpilih, kami akan promosikan produk makanan anda secara percuma di laman sosial TV3 Malaysia. Untuk maklumat lanjut, ikuti Facebook, Instagram dan Twitter TV3 Malaysia beserta hashtag Salam Sayang. Sebarkan rezeki, luaskan jalinan, sambutlah Salam Sayang. Oh, hebat orang tu ya. Terima kasih, Zik. Terima kasih. Terbaik Aziz. Terima kasih. Okey. Jadi ambil peluang yang ada untuk peniaga-peniaga semua, sebab kita semua sudah maklumlah. Sekarang ni meniaga kena ada pelbagai cara lah, pelbagai medium supaya perniagaan mereka tu lebih luas. Dia tak boleh nak kita guna cara tradisional saja kan. Walaupun kita dulu memang berjaya dengan cara tradisional tersebut, mungkin kali ini kita kena cuba cara moden, cara digital, di mana ada yang mempromosikan di social media. Macam apa yang dilakukan oleh TV3 tadi lah. Kita ada misi Salam Sayang ni. Jadi sama-samalah, kalau anda berniaga, cuba untuk masuk ke semua medium-medium ni untuk mempromosikan barang-barang anda, okey? Alright, dan kami tak sabar untuk berkongsikan dengan anda antara makanan-makanan sunnah yang akan kita kongsikan, dan Ustaz Haryanto juga akan bersama dengan kami. Ya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Borak Kopitiam. Topik kita hari ini di Borak Kopitiam adalah makanan sunnah. Antara makanan-makanan sunnah yang popular yang kita tahu adalah buah kurma. Betul. Madu. Antaranya yang memang cukup kita tahulah. Kita memang tahu kebaikan dan kita sedar dan kita makan. Termasuklah dalam bulan Ramadan ni, itu antara perkara yang paling banyak kita dapat pun kurma di mana-mana saja. Jadi hari ini kita bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rahman.
yang bersama dengan kita secara tak langsung. Kita nak menjelaskan lagi lah mengenai makanan-makanan sunnah ni. Kita nak tahu lebih lanjut lagi sebenarnya. Hazim dengan Muaz masih lagi dekat surface, Ustaz. Baru surface je. Kita nak tahu lebih dalam lagi sebenarnya. Kan sebab makanan sunnah ni macam tadi kita dah berbual dengan Ustaz. Katanya makanan sunnah bukan setakat makanan tu sunnah. Cara makan tu pun. Pandai. Mana satu Haziq ni. Ni Hazim. Mana satu Ustaz? Ni Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam sikitlah dekat penonton kita ni kan. So, salam tu doa. Betul. So hari ni kita nak cerita topik makanan sunnah ni. Pertama sekali, sebelum kita tanya apa di makanan sunnah, saya rasa term yang paling tepat kita sebut ialah sunnah dalam pemakanan. Sunnah dalam pemakanan. Itu term yang paling tepat sebab sunnah dalam makanan ni macam-macam lah. Dari segi makanan, cara membuat, cara makan, cara menyediakan jumlah makan, nak makan macam itu semua sunnah. Kerana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ikutan. Kan? Jadi bila ikutan, apa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Jadi sebetulnya kita nak supaya masyarakat faham ialah sunnah dalam pemakanan. Kenapa? Ustaz bagi contoh tadi kan, Haziq dengan apa nama? Muaz. Muaz lah. Muaz dengan Haziq. Ya. Muaz dengan Haziq. Muaz, Haziq, Muaz terbalik. Jadi macam Ustaz cakap tadi, macam contoh madu, sunnah kan? Sebab nanti kita cerita bab apa yang istilah literally orang sebut makanan sunnah. Tapi macam madu sunnah. Tapi orang makan madu tanggi. Macam mana? Tak baca doa. Tak baca doa. Paling tidak bismillah. Tak baca bismillah. Berdiri pula. Berdiri pula. Pandai Haziq. Dah pandai dah tu. Okeylah, Ustaz balik dulu. Jangan balik, Ustaz. Jadi maknanya itu faham tak? Sebab ini yang berlaku. Orang makan labu. Nanti kita sebutlah apa benda makan makanan kan. Jadi kita nak fahamkan masyarakat ni amalan pemakanan, sunnah dalam amalan pemakanan kita. Jadi macam Aziz sebut, Muaz sebut tadi pasal bulan Ramadan, memang banyak kita jumpa kurma sebagainya. Okey, yes, makan. Tapi kadang-kadang kita makan tu, tu dah Ustaz cakap tadi, tanggiri. Kadang makan sampai membahayakan. Macam makan kopok orang kata, makan kurma tu. Sebab apa? Ustaz baru buat dengan satu orang doktor lah, perubatan. Dia kata kalau orang diabetik, dia tak boleh makan kurma tu banyak. Sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita ni nak mengamalkan tu sampai kadang-kadang kita tak perasan. Kita tersilap amal sebenarnya. Ya, Ustaz, sebab bila sebut mengenai makan kurma tu kan, mungkin dia kata okey kita makan ni buka satu pahala. Tapi sebab nak makan pahala banyak, makan banyak-banyak. Itu mungkin juga ada kesilapan. Itu bukan pahala Zik, itu bala namanya. Sebab itu kita sebut. Sebab itu bila sebut sunnah, amalan sunnah dalam pemakanan, so kita merangkum semua. Macam contoh kita makan labu. Labu sunnah. Sekali makan sampai 5 labu. Dia ni makan ke terdarah ke apa sebenarnya. Lepas tu makan tak habis pula. Membazir sunnah ke? Buanglah. Nampak tak apa nama Aziz? Kan? Jadi artinya dia tak tally. So bila kita amalkan sesuatu, pertama jangan sampai mudaratkan. Itu sunnah. Jadi kalau kita ambil dari segi makanan sunnah, literally istilah makanan sunnah ni merujuk kepada makanan-makanan yang ada disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi macam ayam goreng tak adalah disebut. Tetapi mungkin dia bukan dari segi makanan sunnah secara istilah, tapi mungkin orang makan ayam goreng tu lebih sunnah daripada orang makan madu tadi. Faham. Makan madu berdiri tangan kiri bismillah tidak, syukur pun tidak. Oh yalah ni. Itu belum lagi makan madu tu campur pula. Madu campur dengan dah jadi mudarat. Madu tu di apa ni? Di alter kan? Improvasi lah tu. Madu proses. Bukan madu proses. Bukan pure lah. Madu tipu lah. Madu tipu. Kita Madu ingat fake. madu. Contoh. Ataupun air zam-zam. Ingat tak dulu? Betul. Kan? Rupanya bukan air zam-zam. Air garam. Jadi benda-benda ni kita kena faham. So literally makanan sunnah, makanan yang disebut di dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu cantik. Tak ada isu. Antara makanan-makanannya tu, Ustaz. Ustaz suka rujuklah pada buku yang sahabat Ustaz ni, Ustaz Fauzi Mustafa tulis ni. Ya, banyaklah. Buah kurma ni yang antara yang famous lah. Ya, buah kurma, buah tin ada, labu ada, susu pun ada sebab Nabi SAW makan. Dan kalau kita tengok
yang disebut oleh Nabi SAW dan ada kebaikan yang disebut daripada situ. Maknanya macam misal kata madu Madu ni Allah Taala sebut dalam Quran dan ada disebutkan sebagai syifa. Maknanya sebagai untuk mengubati. Ataupun kita tengok kurma misalnya. Kurma ni secara asasnya kita makan buka puasa. Tapi ada jenis kurma yang khusus disebut oleh Nabi SAW. Contoh inna fi ajwatil aliyah, Nabi kata pada kurma ajwa aliyah tu syifaan, sebagai penyembuh. Jadi maknanya disebut dan ada kebaikan dari sudut itu. Tapi kalau kita tengok dari segi kebaikan ni, sebenarnya dari segi saintifik memang macam-macam. Contoh Ustaz tengok ni buah tin sebab dia pasal benda berkait dengan sains ni, kita kena rujuk lah kan. Dia nak mandai-mandai sendiri je. Kena baca tu. Kita kena baca. Misalnya dia disebut ada dekat situ zinc dalam dia. Maknanya dalam buah tin tu ada zinc, bukan zinc atap tu. Bukan. Ada zinc. Tapi Ustaz rasa makcik-makcik yang kat luar ni dia pun tak tahu apa zinc tak zinc tu. Sodium. Ada potasium, vitamin A, B, C, K. Banyaklah. Jadi maknanya ada khasiat. Sebab itu kalau kita tengok gini, Aziz makanan yang disebut istilah makanan sunnah ni, berarti makanan tu kebaikan ada. Dia benda yang bermanfaat. Memang dikaji dah. Macam air zam-zam misalnya katakan, memang Nabi SAW ini semua orang tahu basic lah. Air zam-zam ni memang makanan yang baik. Jadi bila dikaji dalam tu, dari segi kandungan mineral dia tinggi. Contoh. Jadi benda-benda yang kita sebut istilahnya makanan sunnah ni, secara saintifiknya, bila kita buat kajian, dia memang sesuatu yang sangat bermanfaat. Okey. Dan Ustaz, selain daripada itu, ada juga air yang dibacakan Al-Quran. Jadi adakah itu macam mana pula Ustaz? Siap dijual dan sebagainya, air juzuk dan ini Aziz punya soalan ni, Muaz punya soalan ni tak ada dalam soalan tadi. Dia tambah nombor 4 ni. Dah. Kau betul Dia dah gini, dia tiba-tiba datang, tiba-tiba datang kan. Dia itulah masalah kita ya. Kita tak boleh claim gitulah ya. Kalau kita nak claim dia didoakan, okey, cukuplah. Mungkin ada keberatan. Kalau ustaz sendiri secara peribadi, to be honest lah, kita ustaz ni pun sama juga. Seronok pula main mendalah ni. Ya. Kita ustaz ni biasa kadang orang datang, ustaz buatkan air sikit untuk. Ustaz lebih suka, to be honest ustaz sendiri. Ustaz lebih suka kita tahu kita iyakah aku ada berkat dengan. Jadi ustaz pertama saya kata kalau boleh bagi air zam-zam yang original. okey. Kenapa? Sebab air zam-zam ni tak payah ustaz baca pun dia memang berkat dah. Ma'u zam-zam lima syuribah lahu, kata Nabi. Air zam-zam tu ikut apa yang kita niatkan. Air zam asalkan original lah, jangan air garam. Daripada Mekah. Betul. Kedua, kita bacakan ayat Quran. Kerana keberkatan tu datang daripada ayat Quran, bukan daripada kita. Jadi bila orang minta, itu lah Ustaz buat. Walaupun sekadar baca Fatihah. Tapi kadang-kadang kalau Ustaz baca Fatihah, orang pelik. Fatihah je Ustaz ni baca gitu. Kenalah baca panjang sikit. Satu juzuk lah. Dia pula tak sanggup tunggu. Okey, itu soalan Muaz tambah. Saya nak tambah satu soalan lagi Ustaz. Oh, nanya juga ni. Kan, contohlah Ustaz ni. Ada orang yang dia tak nak makan makanan lain. Ayo. Dia lupakan makanan lain sebab dia nak ikut makanan sunnah saja. Dia sampaikan dia tolak semua makanan lain Ustaz. Macam mana pula? Ini yang kita sebut tadi. Bila macam buka puasa, kita dah tahu kita darah tinggi kecimani kita kuat sangat. Ustaz tanya juga dengan doktor tu semalam. Tapi kalau orang kecimani tinggi sangat, doktor macam mana? Dia tengoklah Ustaz keperluan. Kalau dia memang doktor nasihatkan jangan ambil yang manis langsung, terus ambil lah. Ubat kena makan. Jadi ada setengah orang dia tak makan ubat, dia makan zam-zam je. Betul. Dia kata tak apa, zam-zam ni penyembuh. Betul lah. Itu usaha kita, tapi usaha yang lain mesti buat. Jadi kita kena faham bila disebut zam-zam tu ikut apa kita niatkan, maksudnya itu sebagai doa. Macam juga kurma ajwa aliyah kan. Man tasabbaha bisab'i tamaratin. Dia nak merujuk kepada ajwa aliyah ni kan. Siapa yang berpagi-pagi, waktu pagi, bukan waktu buka puasa. Waktu pagi, sahur tu makan 7 biji misalnya. Ataupun kalau bukan bulan puasa, pagilah makan 7 biji. Nabi SAW sebut, dia akan diselamat hari itu beracun dengan sihir. Jadi, maksudnya, kata para ulama, bukan buah tu. Ini orang kita suka tanya, ni buah ni jambu ke? Pasal tak sekarang ni? Orang highlight tu kan, jambu 2A, 3A, 4A. Ada grade. Ada grade. Dah macam bateri harga pula. pun harga dah grade dah tu. Harga grade mahal. Itu kata. Kalau tengok kurma pun sekarang ada orang buat grade premium. Sebab itu saya cakap, yang kita nak kena faham dalam makanan sunnah yang diistilahkan ni,
sepatutnya kita kena faham, ulama bincang tentang ajwa ni, dia mesti datang daripada tanah haram Madinah. Kerana keberkatan tu pada tanah haram, bukan pada buah tu. Jadi sepatutnya kalau Haziq ke Muaz nak beli, patut tanya, ini you punya dia betul ke, confirm ke daripada tanah haram? Kalau dia you pun tak confirm, macam mana ke saya nak beli? Kita nak beli, nak berdoa. Sebab kita makan tu nak doa. Mudah-mudahan kalau ada racun dalam badan kita, mungkin agaknya kita tak boleh beranak ni sebab racun dalam badan kita, kita doa pada Allah Ta'ala contoh. Bukan sebab makan kurma tu, dengan doa tadi, sebab dengan ada benda berkat ni. Benda yang datang daripada tanah haram Madinah, tu yang nak kena confirm. Tapi orang kita suka beli, aku beli kurma triple A. 4A, 5A. Daripada Madinah kita. Tak, sebab dia boleh possible tanam di mana-mana, asalkan tempat tu boleh kurma hidup. Betul. Dan kita tak tahu mana ada chop kat kurma tu. Mana ada chop ke? Ada lurik ke? Tak ada. Made in tu. Itu made in tu dekat tulis. kotak. Itu boleh tulis je. Kadang orang berniaga, orang tak cari pun sumber asal dia confirm ke tidak. Contoh. So kita nak kena faham di situ. Apa konsep sebenarnya makanan sunnah yang di-highlightkan oleh banyak para ulama ataupun ialah maknanya istilah yang diguna pakai itu. Okey. Kalau itu tadi kita tanya soalan pasal orang yang lupakan makanan lain, nak makan makanan sunnah saja. Tapi kalau pula orang yang Tak nak makan langsung. tak nak makan langsung, dia tak amalkan yang sunnah tu. Dia makan makanan-makanan yang tak sihat ni, Ustaz. Dia kurma pun dia tak boleh makan sebab kadang-kadang ada orang kan tak boleh makan yang manis-manis dan sebagainya kan. Dia gini je, kalau rujuk pada buka puasa lah, orang tak boleh makan manis-manis. Sebenarnya Muaz, Aziz Muaz, dia tak payah. Muaz Aziz. Lain kali tukar nama lain lah. Nama Haryanto Rizal. Hari ni Ustaz bagi kita Ali dengan Abu lah, Ustaz. Jadi kalau macam orang buka puasa tak boleh makan manis, sebenarnya dia tak payah ambil benda lain yang manis. Dia ambil air kosong. Itu pun sunnah. Nabi berbuka dengan air kosong kalau tak ada tamar. Macam nisbah dia tak boleh makan. Dia padan lah, dah dulu dia makan gula je hari-hari. Jadi bila dah kencing-kencing manis, stop gula tu, minum air kosong dengan niat ikut sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, orang yang tak nak makan, kalau tak suka lah, tak suka. Jangan makan tu kerana suka. Makan tu kerana Nabi SAW makan. Sebab itu ada sahabat kata, aku dia tak suka. Tapi bila aku tahu Nabi makan, aku makan. Labu. Ada orang tak suka makan. Jadi makan. Orang tak suka minum susu. Bukan nak suruh minum 4 tan ataupun habis kering lembu tu punya susu dia suruh orang minum. Tak. Minum sikit. Tujuannya apa? Sunnah Rasul SAW. Walaupun dah improvasi Ustaz. Walaupun improve tak ada masalah. Yalah, kita pun tak larat juga nak minum lepas perah lembu tu punya susu nak minum. Rasanya Mu'ang Aziz pun tak lalu. Pasal rasa dia lain. Yang ada sekarang ni kan dah dia macam-macam kan. Tak apalah. Yang penting maknanya kita minum susu tu niat kita kerana Nabi SAW suka minum susu, aku minum susu. Sebab ada orang dia tak suka minum susu, dia tak boleh. Dan ada orang yang tak boleh minum juga. Dia mungkin kalau sebab itu kita sebut kalau dah sebut mudarat, so tinggalkan. Benda itu pun nama pun sunnah dan bendanya sunat saja. Agama tak ajar kita makan sampai mudarat. Tak ada. Kenapa guling-guling ni? Kerana minum susu, Nabi suka minum susu. Lah, awak tak boleh minum susu, laktos. Ada orang tak boleh minum laktos. Tak boleh, tak usah minum lah. Makan benda lain kan banyak lagi. Madu boleh madu. Madu tak boleh kencing manis. Okey, tukar labu. Tak boleh. Labu tak boleh juga. Tak payahlah, makan je lah apa lain. Ustaz, ada ke waktu-waktu yang baik untuk kita nak makan makanan sunnah? Ada sebahagiannya memang disebutkan. Macam contoh ajwa. Ajwa tau, bukan kurma semua. Ajwa saja. Ajwa ni maknanya kurma ajwa. Ataupun tamar ajwa. Yang itu memang disebut makan pada waktu pagi. Ada hadisnya. Subuh tu lah. Kalau Ramadan subuh lah. Kalau awak makan lepas subuh, rasanya lain lah pula jadinya kan. Walaupun makan makanan sunnah, batal tetap batal. Kenapa makan waktu zuhur ni? Sunnah. Dia mesti makan pagi. Lepas tu ada setengah-setengah tu tertentu pula. Makan dia mesti 7 biji macam ajwa tu. Ada orang kerekuk pasal ajwa tu mahal. Dia makan sebiji je. Mana maunya. Benda tu suruh makan 7, dia makan 1. Ikut sunnahnya 7. Jadi ikutlah sunnah tu betul-betul. Contoh. Tapi perkara yang harus dilakukan selepas makan tu juga. Kan, contohlah kurma tu takkan kita nak buang pandai pun. Pandai lah, boleh bangun lah. Tak, betul. Itulah isu kita. Tengok orang buka puasa. Orang makan ni apa sunnah. Pasal tak biji-biji kurma tu bersepah-sepah dekat masjid. Jadi kat mana sunnahnya tu bila biji kurma tu dicampak begitu? Makan kurma sunnah. Bukan kebersihan tu at-tuhur syatrul iman. Bahkan dikaitkan dengan iman. Soal kebersihan. Kenapa tak dibasuh, dibuang elok-elok? Ini kadang-kadang
kita panggil misunderstanding lah. Sometimes I think kan, hujung minggu. Okey, jadi Ustaz, mungkin kalau ada orang yang ialah nak berkenalan, nak mengetahui dengan lebih lanjut kat mana ceramah Ustaz tu. Nak berkenalan, nak tengok Ngeri ceramah-ceramah pula Ustaz. dengar ayat tu berkenalan. Nampak manja sikit lah Allah, Ustaz. Allah. Kat Instagram Ustaz sekali lagi Ustaz. Ustaz, Instagram ada Ustaz Harry. Ustaz Harry. 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 Facebook? Facebook. Ada juga. Mana dia orang kuih. Wah, kita Banyak screenshot. pegang beg nampak? Itulah tu. Nampak? Facebook Ustaz pakai nama penuh. Ada juga page Ustaz pakai Ustaz Harry. Yes. Banyak persoalan yang mungkin ada anda nak ajukan pada Ustaz. Ustaz antara orang yang senang untuk menjawabnya. Ustaz. Allahu Akbar. Jadi Bob tenang. Okey. Mana yang boleh jawab lah. Pasal soalan ni senang. Kan? Sebab tu jangan bagi soalan susah. Kan soalan geografi. Tiba-tiba kita tanya geografi banjaran-banjaran ni Ustaz. Okey. Kita sharing lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Rianto yang sebab sudi bersama dengan kita Allah hari ini Akbar. Ustaz. Sama Aziz dan juga Semoga yang Muaz. baik semua untuk Ustaz insya-Allah. Baik Ustaz. Jom Okey, Mas. kita nak kongsikan bersama dengan anda mengenai air saffron ni. Air saffron. Masya-Allah. Kan? Jom kita tengok sama-sama. Jom kita tengok. Air saffron. So hari ni kita punya topik tentang makanan sunnah. Tapi kalau sebut je makanan sunnah ada macam-macam. Ada kurma, ada susu kambing. Sekarang ni berada di talian. Kita ada Encik Faris atau lebih dikenali sebagai Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Siddiq adalah seorang pembuat minuman air campuran madu dan juga saffron. Mungkin berceritakan mana dapat idea untuk membuat air campuran tu? Idea dapat daripada sebenarnya datang daripada kakak saya. Dia cakap kat saya yang dia ada satu kenalan yang berasal daripada Iran untuk menjualkan saffron ni lah. Jadi pada mulanya kita pun macam ragu-ragu juga lah kan sebab market untuk saffron ni terlalu niche sebab harganya terlalu mahal. Jadi saya cakap dengan kakak saya, okey kita try lah, kita ambil 1 kilo, kita try tengok macam mana. Jadi saya pun fikir kenapa tidak kita buat sesuatu produk lain yang berasaskan saffron. Disebabkan rasa saffron tu sendiri, saffron kalau kita letak dalam air dia macam rasa macam ada kayu-kayu sikit. Kebetulan masa tu ternampak pula ada kawan jual madu kan. Tengok try letak madu, tiba-tiba ngam pula. Ni apa dia punya khasiat dia, kebaikan dia makanan sunnah saffron ni? Saffron ni kalau kepada sesiapa yang tak tahu, dia adalah bunga saffron. Jadi kita cuma gunakan bahagian yang dipanggil stigma daripada bunga tu. Jadi dia akan dipetik daripada tangan dan dikeringkan secara manual. Memang renyah, memang banyak makan masa. Jadi selepas dipetik tu dia akan dikeringkan dan dia akan trim stigma yang dipetik tu mengikut bahagian mana yang kita nak pakai dan kita akan gunakan dalam masakan ataupun kita punya minuman. Jadi daripada segi kebaikan dia pula, kalau kita Google ataupun secara amnya, saffron ni dia mempunyai kandungan antioksidan di dalam dia. Lepas tu dia boleh meningkatkan mood dan dia boleh membantu merawat gejala kemurungan. Dia juga boleh mengurangkan selera makan sedikit dan boleh membantu secara tidak langsung menurunkan berat badan. Kalau macam madu tu pula dapat daripada mana? Jadi kebetulan saya ada jumpa kawan yang berasal daripada Bentong, Pahang, pengusaha madu. Saya ambil daripada dia lah. Siddiq akan tunjukkan dengan kita air minuman madu dan juga campuran saffron. Mungkin boleh cerita step by step macam nak buat air tu. Perlukan cawan. Lepas tu kita letakkan madu, masukkan dalam 1 ataupun 2 sudu ikut atas diri sendiri. Ambil secubit saffron tu sahaja, secubit je. Masukkan dalam cawan tu. Lepas tu masukkan air. Lepas tu kita tunggu dia saffron tu mengembang dalam 30 minit ataupun 45 minit sepenuhnya. Alright, so boleh minum lah lepas tu? Lepas tu boleh minum, tak ada masalah. Dengan tangkai-tangkai tu pun boleh minum. Tapi kalau kepada yang tak gemar dia punya tangkai tu, sebelum kita masukkan tu kita boleh pesta dengan mortar Nak blender ke macam tu? jadikan serbuk, masukkan dalam minuman pun tak ada masalah. Satu lagi, minuman kedua. Susu bersama dengan saffron. Kita perlukan cawan. Lepas tu kita masukkan susu tu ke dalam cawan itu. Lepas tu kita ambil sedikit saffron dan kita masukkan dalam cawan kita. Lepas tu kita biarkan dikembang dalam 30 ke 45 minit. Lepas tu kita terus minum. Tak ada masalah. Untuk mencepatkan proses pengembangan saffron tu adalah digalakkan kedua-dua air itu dia suam. Jadi dia cepat sikit dia mengembang. Ada baca juga pasal saffron ni. Bagus untuk kulit. Ya betul. Ada juga yang jadikan dia serbuk. Lepas tu dia jadi yang digosok dekat kulit apa semua. Ada jadi macam masker lah kan benda tu kan? Jadikan masker pun boleh. Banyak penggunaan. Dalam masakan pun boleh. Abang terima kasih banyak. Okey, sama. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik,
Itu dia antara kebaikan air saffron yang ada, sebab kita semua sudah maklumlah bahawa kalau kita tengok penambahbaikan ataupun menambahbaik gejala kemurungan juga boleh. Ada macam-macam lagi. Antaranya yang ada asma boleh cuba minum, kesihatan mata. Jadi ini antara perkara-perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Betul. Jadi hari ini kita kongsikan bersama anda. Alright, dan kita nak terus berkenalan dengan makanan-makanan sunnah hari ini kan. Dan macam Ustaz Rianto cakap tadi, dia punya cara pemakanan tu pun mengikut sunnah. Betul. Dan makanan seterusnya kita nak bawa kepada anda ni. Jom kita bangun sama-sama. Jom. Kita nak bawa, tengok, kita kenal dengan buah tin. Ya, hari ni kita bersama dengan Hafiz dan juga Azbai Haki. Ya, saya. Ya, ataupun kita panggil Haki lah. Panggil Haki je. Alright, kita nak kenal dengan buah tin. Saya pun rasanya tak pernah makan. Betul. Tak pernah makan buah Saya tin. rasa saya pun tak pernah, dan ini kali pertama saya tengok buah tin punya pokok lah. Ni pokok dia kan? Ha. Dah ada dah buah dia tu kat situ dah. Dah ada dah. Okey, kecil ni baru nak timbul. Ini lagi Bulan muncul. 2 bulan setengah dia dah jadi masak macam ni. Ini pokok yang paling cepat berbuah. Hari ni tanam, dalam masa 4 bulan kita dah petik buah. Wah. Ya. Dia sesuai dengan kita punya cuaca Ya, di Malaysia ni? rasa. Dia perlukan sebenarnya pokok tin ni, dia memerlukan cuaca yang panas dan kering. Ya. Jadi kat Malaysia memang sesuai. Maksudnya kalau kita sendiri nak tanam kat belakang rumah pun dah boleh lah? Boleh. Yang penting ada cahaya matahari yang banyak dan dia terlindung sikit daripada hujan. Dia kalau hujan ni dia ada masalah sikit. Oh, dia tak boleh yang berterusan hujan. Dia tak boleh hujan terusan. Okey. So itu dia punya cerita pasal pokoknya. Tapi ada macam-macam benda sebenarnya. Betul. Kita Ya, juga betul. habis bawa. Okey, Hakim boleh Ya. cerita apa yang ada dekat depan lagi tu? Okey, hari ni kita bawakan apa yang kita kata produk makanan sunnah. Okey. Yang mana kita mungkin semua boleh tahulah. Antaranya buah tin. Buah tin segar yang kita bawakan sendiri dari ladang ya. Dan selain tu kita bawakan juga makanan yang telah dihasilkan oleh buah tin ini sendiri. Antaranya jus. Kita bawakan jus buah tin. Buah tin. Jus buah tin kita bawakan. Kita ada buah tin kering. Okey. Okey. Dan teh daun tin. Wah, ini betul-betul inovasi ni dari betul, ini inovasi pokok antara- ni sampai ke sana dia perginya. Ya. Jadi sebenarnya pada asalnya pokok tin ni datangnya daripada mana? Masa mula nak diambil, maksudnya nak ditanam di Malaysia ni, asalnya. Yang variety yang tertanam ni, Muaz, ini sebenarnya daripada Jepun. Nama dia Masvidafin. Okey. Dan untuk makluman sebenarnya, pokok buah tin sebenarnya pokok yang pertama di dunia. Dia dah wujud kat dunia ni dah ada dah lama dah. Yeah. Dan dia dah berada di dunia ni dah serata negara dah ada dah. Dan kalau nak tahu sebenarnya pokok buah tin ni, ini adalah salah satu daripada 1,200 jenis buah tin yang ada dekat. Dia ada macam-macam dunia. jenis. Dia ada warna merah, warna kuning, warna hitam, warna hijau yang berbeza rasa dan tekstur lah. Dan khasiatnya pula, adakah berbeza kalau mengikut setiap jenis buah tin tu? Secara umumnya yang sama. Buah tin ni satu kita dikenali sebagai dia kaya dengan serat. Jadi siapa dalam masalah sembelit dengan buah si, kalau nak try Boleh. buah Malaysia banyak ni. Dia fiber tinggi, lepas tu dia antioksidan. Siapa-siapa ada masalah kanser ke nak cuba rawatan untuk melalui buah tin boleh. Lepas tu baik untuk ibu mengandung sebab dia ada potasium, kalsium, magnesium, ada iron. Dia juga membantu ibu mengandung untuk menghasilkan susu. Dan juga Haziq dan Muaz, yang paling menarik sekali untuk orang kita lah, lelaki ni sebenarnya, dia boleh meningkatkan prestasi kita lah. Ya. Tapi kalau kita tengok VT sekarang ni kan, kita nak cerita pasal pokok-pokok dan juga ladang ni. Ini sendiri punya ni. Ini ladang kami Hafiz. di Felda Sungai Tinggi Selatan di Kuala Kubu. Kat Sungai Tengi. Dalam 70 km dari sini, dan kat sini kita memberi peluang untuk pengunjung untuk memetik buah segar dan makan terus daripada pokok sebenarnya. Wah, lagi tu lagi best tu. Betul, betul. Okey, cuma mungkin kalau kita lihat buah tin ni tak sepopular buah apple lah contohnya. Mungkin boleh tengok kenapa, apa puncanya. Adakah orang kita kurang menerima buah tin ni ataupun dari segi popularitinya memang kurang berbanding dengan buah-buah lain? Buah tin ni sebenarnya sudah ada lama lah, tapi kita sebenarnya buah lama yang kita baru tahu yang boleh ditanam di Malaysia. Menarik sekali ya, buah tin ni sebenarnya di Malaysia dia berbuah setiap hari sepanjang tahun. Wah. Sepanjang Betul. tahun. Jadi kita sebenarnya kita petik buah segar setiap hari dan kita pasarkan ke Lembah Kelang setiap hari. Jadi ini benda yang barulah, dan kita sekarang untuk maklumat kita pun baru dalam 3-4 tahun
Tapi kita sudah ada kepakaran untuk memastikan buah ni hasil dia tinggi, banyak dalam masa yang singkat lah. Ya, kalau ikut dari segi yang menanam akan dapat macam-macam setiap hari. Kan akan dapat buah yang segar setiap hari. Tapi macam mana pula dengan sambutan orang? Kita jual okey. Yang membeli tu. Buat masa ni sebab dia benda baru kan, kita perlu lebih menghibah daripada umum lah. Tapi secara rata-ratanya penerimaan umum ni memang mula-mula memang terkejut lah Haziq. Sebab selama ni yang dia tahu buah tin yang kering saja. Rupa-rupanya dia boleh tanam dekat Malaysia dan subur. Itulah dia. Tu yang Inilah kita dia. pegang sekarang. Mungkin kita boleh tunjuk sikit. Kita nak kopek, kita nak tunjuk dalam buah tin tu. Saya tunjuk dekat sini ya. Kalau saudara nak ada pengalaman ni, jemputlah datang ke ladang Itu dia. Dia lembut macam tu je. Lembut. Memang sangat lembut. Muas try Mas. Berjusi. Tapi jangan sekarang. Buka puasa nanti insya-Allah boleh. Tadinya, adakah kita boleh makan sekali dengan kulit dia dulu? Ya, semua sekali. Oh, okey. Boleh. Dengan yang tu kau pegang tu, dia bekas tu. Dah lah. Bekas tu pun boleh. Dah lah, sejuk ni kan. Yalah, orang tak pedal. Try nak buka Muas, try nak buka. Nak tengok Muas buka. Tak payah buka. Jangan membazir sebab tak ada makan. Jangan bazir, simpan. Tadi kita tunjuk contoh cara kita nak buka, macam mana nak kupas, nak buka buah tin tu lah. Cara makan dia pula. Okey, makan dia sebenarnya kita daripada sini kita boleh makan semuanya sebenarnya. Jadi kita pisahkan dia supaya terjadi dua dan kita makan daripada bawah. Sebab bawah ni lah madu dia tu manis tu lebih di bahagian bawah ni lah. So kita akan makan masuk. Makan. Baik tahan tadi. Saya tahan. Tapi dia rasa dia manis Mas. Okey. Haziq. Manis dan lembut. Alright. Jadi sebagai pengusaha yang telah pun membangunkan ataupun banyak menanam pokok ni, apa agaknya kelebihan-kelebihan yang tak ada pada buah lain yang anda nampak untuk buah tin ni? Pertama sekali saya namakan buah ni buah yang bernilai tinggi lah. Satu sebab dia cepat. Hari ni tanam, bulan keempat kita dah petik buah dah. Kalau tanam durian hari ni tanam, mungkin lepas 5 tahun, lepas 3 tahun baru dapat buah. And then buah dia setiap hari sepanjang tahun. Dan kita akan petik dan khasiat dia tinggi. Selain daripada tu, daun dia pun kita keringkan jadikan teh daun tin, baik untuk orang diabetik dan kolesterol. Itulah dia tin dia. Ya, ini dia. Okey, kita tahu dah pokok boleh tanam Malaysia, tapi cara tanaman tu mungkin ada cara dia untuk kita tanam pokok buah tin ni. Sangat mudah sebenarnya, sangat mudah. Sangat mudah. Saya sendiri pun tanam di rumah dan cuma perlukan satu pasu yang berukuran lebih kurang juga kesesuaian pokok dan bahagian tanah-tanah sangat senang. Contoh saya kongsikan cuma perlu ada tanah hitam, sekam padi dan serab kokowit. Tu je. Cukup 3. You akan campurkan satu kali, you akan insya-Allah pokok akan segar dan sihat. Ya. Memang sangat mudah. Jadi mungkin juga dari segi kalau kita lihat dah alang-alang anda berdua ni dah buat satu inovasi terhadap pokok tin ni, adakah juga membantu orang yang nak menanamnya, nak buat perniagaan dan sebagainya? Sebab kita nampak ni ada potensi-potensi yang mungkin orang lain tak nampak. Sekarang ni dah semakin meluas kan? Betul. Ya, Muaz. So, untuk makluman Muaz, produk macam buah tin kering dan teh daun tin kami buat bersama penduduk kampung Firdaus Selatan. Jadi kami berikan dia bahan mentah, berikan hasilkan produk dan kita jual dan kita akan bahagikan keuntungan tu lah. So ini cara kita cakap pun kemakmuran bersama lah, win-win situation. Memberilah. Itu yang kalau kita tengok Hafiz pakai topi mandu. Okey, kita nak terapkan, kita nak bagi tahu kepada orang lagi tahu sebab Hafiz dan juga Aki ada bawa pamphlet ni juga yang menceritakan cara makan dan penyimpanan buah tin segar, ada khasiat-khasiatnya. Kalau kita baca kat sini, antara caranya adalah cuci buah tin segar dan toskan dia. Lepas tu belah buah kepada 2 bahagian. Mulakan makan di bahagian atas, boleh dimakan bersama aiskrim, salad, nak jadi topping kek pun boleh. Ya, saya. Dia macam strawberry Haziq. Semua kita boleh. Dan sebenarnya kalau Haziq dan Muaz datang ke ladang kami, kami ada nasi lemak sambal buah tin, ada dadih buah tin, ada jam, ada jus dan macam-macam. Macam mana mula-mula awak dapatlah idea tu nak ambil buah tin ni sebagai salah satu perniagaan?
Saya pernah bekerja di luar negara, di Timur Tengah, dan kat situ saya mula jatuh cinta dengan buah tin ni lah. Pertama sebab bila saya makan tu senang pergi toilet. Dan bila balik tu rupanya orang Malaysia dah ada tanam, cuma kecil-kecilan. Dan saya rasa bila saya tengok ni potensi dia sangat besar. Dan saya pun terus sepenuh masa mengusahakan tanaman ni lah. Ya, jadi macam mana kalau mereka nak kenal lebih rapat, nak tahu mengenai buah tin ni lagi? Mungkin ada social media boleh kongsikan? Boleh. So kami ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok pun ada. Just type Benefix, BENEFIGS, Benefix, dan semua social Itulah media. dia yang keluar, yang tengah keluar dekat kaca TV tu, boleh jangan lupa follow. Berkenalan dengan Hafiz dan juga Aki, berkenalan dengan buah tin yang ada depan mata kita dan juga pokok di depan buah. Terima kasih untuk anda berdua berkongsikan mengenai kebaikan buah tin. Ya. Dan jom Haziq, kita nak bersama dengan seseorang ni yang berkaitan dengan mami-mami. Ya, betul. Macam saya daddy pun saya suka juga benda ni. Kita nak bersama dengan Mami Hana dan dutanya Nat Zainal. Silakan. Ya Allah, stresnya sebab anak-anak ni bukan apa, dia sangat-sangat tak boleh lepas daripada gadget ni. Ketagihan gadget di kalangan kanak-kanak ni makin serius orang kata. Tengok TV, main telefon, tak mau renggang daripada gadget ni, langsung tak mau renggang. Tapi apa yang kita boleh buat? Macam mana kalau saya cakap, anak-anak sekarang ni usia 2 tahun saja dah boleh hafal surah Al-Fatihah. Umur 2 tahun saja dah mula minat baca buku, dah tak nak dah gadget-gadget ni. Nak tak anak-anak jadi macam tu? Kalau nak anak-anak anda tak nak lagi gadget, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Dan Assalamualaikum, saya Nat Zainal, adalah duta rasmi Mami Hana. Hari ini kita nak bercerita masalah ketegangan gadget di kalangan kanak-kanak ni yang makin meruncing. Okey, nombor 1 saya nak ceritakan, anak-anak ni kalau dia selalu sangat main gadget, mata tu akan rosak. Tu yang selalu gonoh-gonoh mata sebab apa? Sebab dah nak rabun. Yang keduanya, kenapa gadget ni tak bagus adalah kerana gadget ni orang kata banyak influence yang tak bagus di dalamnya yang kita tak boleh nak tapis kadang-kadang. Lepas tu, yang paling kita tak mahu sekali adalah kerana ianya mengandungi radiasi bebas yang sangat-sangat berbahaya untuk anak-anak ni. Terutamanya anak-anak kecil, boleh menyebabkan kanser. Itu yang kita tak mahu jadikan anak-anak kita ni sebagai mangsa gadget. Kita sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab haruslah membenarkan mereka pada benda-benda yang baik. Itu yang saya nak tunjukkan hari ni adalah produk Mami Hana, iaitu My Islamic Book dan juga My First Book. My First Book ni adalah first edition. My Islamic Book ni adalah orang kata lebih bagus daripada gadget. Dia macam gadget tapi tak ada radiasi dan juga tak berbahaya buat anak-anak ni. Orang kata tekan bunyi. Dia ada surah. Anak-anak ni boleh belajar surah, ada boleh belajar doa-doa harian. Ada yang kita dah dapat testimoni anak-anak ni seawal usia 2 tahun boleh hafal surah Al-Fatihah, boleh hafal doa-doa harian dan dengan lancar. Dan bukan itu saja, bukan setakat doa-doa tetapi ada juga bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bermacam-macam lagi. Bacaan ketika ambil wuduk, bacaan ketika nak bersolat dan macam-macam. Okey, jadinya kalau anda-anda semua atuk nenek yang masih lagi nakkan produk-produk Mami Hana ni, boleh telefon sekarang di kaca TV. Bukan apa, sekarang ni kalau 2 kita beli, kalau dulu ni RM308 tapi saya nak bagi RM158 sahaja untuk hari ini. Dan bukan itu saja, boleh dapat lagi 4 buku percuma untuk anak-anak anda. Okey, apa tunggu lagi? Call sekarang. Dan yang paling penting, okey, kalau nak jana pendapatan masa musim pandemik ni, nak jadi dropship kami, bolehlah hubungi juga. Okey, dan jadi family Hana, family Mami Hana sekarang bersama saya Nat Zainal. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa beli guys. Nampak. Nak Zainal tadi cerita pasal benda tu. Saya tahu rasa jatuh cinta. Sebagai Daddy Haziq dan juga Daddy Muaz, kami akan jatuh cinta dengan barang. Okey, ya, betul. Dengan barang Mami Hana tu. Dengan benda tu bagus kan? Benda tu sangat bagus. Mengganti gadget-gadget yang anak-anak kita selalu tengok ni. Kan? Jadi untuk anda semua, alright, kita nak berkongsikan macam-macam lagi. Antaranya, ini ada juga hamper-hamper yang telah pun dibuat. Tapi dalam hamper tersebut adalah makanan-makanan sunnah. Kita akan borak, kita akan ada banyak benda yang kita nak kupas-kupas kejap lagi. Betul. Satu perniagaan yang baik dan juga kita nak belajar macam mana nak buat hamper alang-alang Zik. Kan? Macam mana kita nak wrap hamper tu kan? Kita belajarlah lagi. Kita belajarlah. Kita belajar cara nak buat hamper, kita belajar cara nak wrap, semuanya kejap lagi dalam Borak Kopitiam, okey? Baik, untuk anda semua yang bersama dengan kami dalam hujung minggu Borak Kopitiam ni, terima kasih banyak-banyak. Kalau mengantuk, kita boleh je buat senaman-senaman yang ringkas, bangun duduk kan. Bersenam tadi tu. Bersenam. Kan. Sebab yelah kalau nak bersenam siang-siang ni tak boleh, susah dan sebagainya. Kita buat senaman ringkas je. Yes. Dan boleh juga buat senaman mulut. Kita bercakap. Yes. Bercakap banyak dan hari ni kita nak dengar Farisha Iris pula bercakap. Okey. Sebab tadi kita dah dengar Nat Zainal. Ini Farisha Iris ada something nak tunjuk kepada anda, iaitu Diamondis Beauty.
beauty. Jom kita tengok JMTV. Okey, jom. Hai, Assalamualaikum. Saya Farisha Iris, merupakan co-founder untuk Diamondist. Hari ini Diamondist kan, Farisha nak tunjuk produk-produk yang best, iaitu boleh membantu kulit anda sihat, cantik, flawless tanpa makeup. So ada dua jenis. Dua-dua ni dapat membantu remove blackhead dan whitehead. Tapi kan dua-dua ni ada fungsi yang berbeza, which is Berry Glitter Peel Off Mask ni, kalau anda tengok dekat sini, mampu melembapkan kulit muka anda dan juga merawat kulit-kulit yang berjerawat. Manakala untuk unicorn pula, kepada sesiapa yang ada masalah kulit kusam, tak flawless, lepas tu macam tak fresh, korang boleh guna unicorn glitter peel off mask. Macam mana nak gunakan mask ni? Senang saja. Anda sapu ke seluruh muka anda, lepas tu tunggu sampai kering 20 minit and then tanggal. Mesti anda semua tertanya-tanya macam mana nak dapatkan. Senang saja. Hari ni kan Farisha nak bagi kepada 100 pembeli terawal diskaun RM9.90 daripada harga RM139.80. Jadi RM129.90. Bukan itu saja. Dah dapat harga diskaun, anda semua akan dapat free mini cleanser daripada Diamondist. Dan sempena kita nak raya ni, Farisha bagi sampul raya. Macam mana nak dapatkan? Korang boleh pergi ke website kami www.diamondistbeauty.com. And then Farisha nak bantu anda semua menjana side income, pendapatan serendah RM2,000 sebulan. Dan korang boleh join tim kami. Kami akan bantu anda boleh dapatkan RM20,000 sale dalam masa sebulan sahaja. Okey, boleh join tim kami www.diamondistniaga.com. Jangan lupa dapatkan Diamondist terus cantik, cerah dan glowing. Yes, itu dia Farisha Iris. Kita dengar cakap lembut je Farisha tadi. Oh, cik. Bukan main banyak puji lagi. Tadi nak Zainal cakap laju juga. Kan tadi nak Zainal pun kita cakap cantik. Oh, okey. Biasalah, kita tahu dalam nak raya nanti kan, semua orang nak cantik kan. Dan selain daripada nak cantik di muka, kadang-kadang apabila kita buat kerja ni pun, contohnya kita nak balut hamper pun kena cantik. Betul. Jangan macam mobile je, tak nak jadi. bagi hadiah dekat orang. Lagi-lagi hari ini kita bercerita mengenai makanan sunnah dan kita sebenarnya boleh gunakan antara makanan-makanan sunnah tu semua untuk diletakkan di dalam hamper. Jadi kita bersama dengan pengusaha hamper sendiri, iaitu Puan Fatimah Al-Zahra. Yang bersama dengan kita ni. Kita panggil Kak Ima lah. Boleh. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama Kak Ima. Kak Ima ni dalam banyak-banyak hamper yang ada ni, Kak Ima kata fokusnya adalah kepada hamper makanan sunnah. Jadi mungkin ialah makanan sunnah ni cara letaknya kena betul, tak boleh letak sesuka hati dan sebagainya. Adakah cara-cara yang Kak Ima letakkan ni juga susunan-susunannya memang telah pun Kak Ima rancang sendiri? Biasanya kita memang susun tu cantik-cantik lah. Yang yang besar dekat belakang, yang kecil-kecil kat depan. Yang utama tu kita kena letak bagi dia nampak lebih outstanding. Okey, antara makanan atau produk-produk yang boleh letak dekat dalam hamper ni lah. Untuk hamper makanan sunnah ni, apa je yang kita boleh letak? Okey, kat sini kita ada makanan-makanan sunnah ni, contoh macam kurma. Kan kita ada kurma, lepas tu ada minyak zaitun. Ada madu, ada buah tin. Tadi kita ada pokok kan. Buah tin lagi. Nak letak dalam hamper pun boleh pokok tu. Ya, tak pokok. Oh, jangan tak pokok lah. Janganlah letak buah dia lah. Letak buah dia je. Lepas tu kita ada ni, dia ada saffron. So tadi pun ada juga kan yang saffron. So boleh letak semua tu dekat dalam hamper ni. Lebih kecil. Okey. Okey, adakah semua produk ni Kak Ima yang punya? Maksudnya Kak Ima beli baru Kak Ima letak? Kita ambil daripada supplier lah. Jadi lepas tu kita gabungkan jadi hamper. Ada demand ke Kak Ima? Dari segi kan selalunya hamper ni kita tahulah nak coklat je kan. Tapi ni bila saya tengok Kak Ima buat untuk makanan-makanan sunnah ni nampak daripada yang lain lah. Ada, betul. Sebab sebenarnya makanan-makanan sunnah ni adalah makanan yang terbaik untuk kalau kita nak bagi sebagai hadiah. Betul. Ada permintaan, contohnya kalau macam ada majlis perasmian, korporat ataupun event-event tertentu, diorang akan pilih makanan sunnah sebagai pilihan untuk buat hamper. Bagus. Okay, maknanya memang ada demand, jadi bila ada demand, kita kena ada supply. Yang nak supply tu kena buat lah. Jadi berapa lama masa yang diperlukan untuk Kak Ima buat satu hamper? Yang macam ni lah, kita nak tunjuk yang ni kan? Yang ini berapa lama nak buat?
Kalau macam ni dalam 20 minit ke. Sekejap je kan susun-susun lepas tu balut je kan. Tapi Zik, dalam susun balut, dia nak kena kuat juga supaya jangan tercabut. Saya pernah ambil hamper yang biasa-biasa ni. Pegangnya tercabut. Betul. Kan? Itu maksudnya dia tak cukup gam. Okey, Muaz, awak kena belajar. Ya, saya kena belajar. Ima, jom tunjuk So, macam mana nanti cara kalau dia- untuk kita buat hamper ni. So nanti kalau dah pandai, kalau dia jatuh ke bolehlah Kita boleh gam balik. Jadi apa yang saya pegang ni Kak Emma? Yang saya Okey, pegang. ada yang itu adalah glue stick. Glue stick. Glue stick. Glue stick. Jangan Okey. biar dia macam gitu. Yalah glue stick. Okey, glue stick. Dah. Glue stick. Okey, glue stick tu letak dia dekat sini, Alright. dekat glue gun. So kita masukkan kat dalam ni. So fungsi dia ini untuk kita gamkan lah. Kuat ke? Boleh lekat ke kalau dengan glue stick Lekat. ni? Tapi kita support juga dengan seletip. So ni setiap produk nak letak tu kena letak hot glue gun dulu. sebaiknya lah. Sebaiknya. So ini kita ada sejadah. Tak payah gamkanlah sejadah tu kan. Sejadah tu tak payahlah, nanti kita nak pakai kan. Lepas tu ada kurma, ada 2 jenis kurma, ada ajwa, ada safawi, lepas tu ada habatus sauda pun makanan sunnah juga kan. Okey. Lepas tu kita boleh letakkan this one untuk minuman daripada tamar, daripada kurma. And then kita letak Madu honey, tadi? yes, letak honey. Semua produk-produk yang berkualiti kalau kita tengok kat sini Betul. Yang Sebenarnya jarang kita jumpa juga Zik. Tu badam. Oh tu roti. this one is fix. Ini roti. This is fix. Dry fix. Tadi tu pokok tu fresh kan. Lepas tu dia punya buah dia tu yang fresh tu Ini besar. dikeringkan Yang ini yang dah dry, dah kering. Okey, buah tin yang dah dikeringkan tadi. Lepas tu ini kita ada almond. Dan juga walnut. Dah terus cantik. Dah, Tengok orang dah settle. pandai susun. Betul. Walaupun cara susun tu memang ini biasa cara susun, tapi bila Kak Ima buat dia nampak cantik. Betul. Kalau kita orang yang susun macam ni, Berbeza. akan nampak Yang kecil berbeza. kat mana, yang besar kat mana kan. So yang penting kita kena letak pastikan barang tu kita susun Semua nampak? semua nampak. Yeah. Dia macam adalah nampak tajuk dia kat depan tu kan. Betul. Adalah Alright, ni dah tersindung. letak ni. Kita nak buat So macam mana bila pula dah ni? macam ni, kita boleh lekatkan di untuk bagi dia tak. Ujung-ujung. Sikit je gam ni. Ni sebab kita kena tengok betul-betul. Kadang-kadang ada hamper ni, depan nampak lawa, tengah ada kosong. Yang ni penuh. Sebab dah biasa kena kan. Jadi Awak yang selalu okey. menang cabut tua Tak, orang selalu bagi. Oh, selalu bagi. Dalam dia Selalu kosong. menang Dalam dia kosong kan. Penatlah saya ingat dalam tu ada macam-macam. So yang ini dia ambil masa sikit nak gam ni. Dia macam bila dia panas, dia cair kan. So nanti kena tunggu dia kering dulu baru dia kuat. Okey, kita anggaplah semua ni dah gam lepas tu. Okey. Adakah Lepas akan tu, dibiarkan sini atau kita kena ada wrap? 2 cara kalau kita nak wrap. So sama ada kita pakai plastik wrap. Plastik wrap tu jadi macam ni lah. Alright. plastik. This one is plastic wrap. Ataupun yang ni. Tapi hari ni kita tunjukkan cara pakai netting macam ni. Sebab Napkin. netting. Oh, netting. Netting. Napkin anak. Netting. So, yang ni kita dah ukur siap-siap. So, cara dia... Memang dah cukup lah untuk benda ni. Boleh ke Haziq tolong angkat? Okey, boleh. Saya tolong angkat. Saya angkatkan. Come on Aziz. Tolong angkatkan. Hati-hati. Alright. Hati-hati Jatuh tu tak ada bisnes nanti. Alright. Okey, Dia belum letak saja di tengah-tengah. Okey, letak saja tu. Netting. Alright. Okey. Yang ni pun kena orang yang betul-betul kreatif tau. Untuk balut. Untuk balut. Kalau kita Zik tak jadi balut kita ni. Okey, so kita tarik daripada tengah ke depan macam tu. Kalau kita balut jadi seram. Ni balut jadi cantik. Okey, kita tengok ni balut tak cantik. Slowly kita tarik dia. Benda ni orang panggil bakat Tangan tu memang dah ada dah. Dia memang dah lembut dah, memang dah kena dah dengan cara balutan tu. Lepas tu kita buat sebelah lagi pula. Wah, terus nampak rupa-rupa dia tu. Kena buat perlahan bagi kemas lah. Bagi kemas, ya, betul. Bagi kemas. Saya rasa setiap hamper yang kalau kita nak beli ni adalah berdasarkan dia punya presentation. Dan juga harga produk yang dalam. Selalunya dia orang terus letak ni 100, yang ni 80 kan. Untuk makanan sunnah ni sebenarnya consider boleh tahan jugalah harga dia kan. Sebab kita tahu kalau makanan sunnah ni Kualiti dia dia. berkualiti. Kalau macam gini, biasa berapa Kak Ima? Kalau macam ni lebih kurang dalam
400 ke 500 Macam ni. macam tu. Semasuk semualah. Termasuk barang. Termasuk barang apa semua. Okey, maknanya ini adalah hadiah nombor 1 untuk cabutan bertuah. Wah, seronok kalau dapat yang ni. Kalau yang macam ni, sagu hati ya. Sagu hati. Hanya janji dapat dia Okey, okey so lah. yang ini kita nak ketatkan dia, kita boleh pakai kabel tie. Kabel tie. Bagus kita hari ni berkongsikan kita nak buat hamper ni macam mana supaya nanti kalau anda dapat hamper, anda menghargai hamper tu. Yeah. Kita selalu dah ambil gunting koyak macam tu ya kan. Kalau nak buat dia bukan main susah lagi. Ni Lepas tu kita gunting dia untuk nak bagi kemaskan, bagi nampak macam tu kan. Macam dikemas je. Kita guntingkan je. Okey, dan harus diingat jugalah dalam makanan sunnah ni bila hamper yang kita dapat ni jangan kita letak kat bawah. Kita letak tempat yang tinggi dan sebagainya, okey? Alright, Kak Ima, mungkin sama-sama kita potong-potong ni nak tanya apa social media Kak Ima untuk kita berkenalan dengan hamper-hamper dan juga untuk belilah. Kita nak order dengan Kak Ima ni. Ya, boleh tengok di ima.bloomwood. Ima.bloomwood. Inilah dia, betul? Ramai follower ni dah check ni. Sekarang ni kita banyak fokus untuk hamper Ramadan dan hamper raya lah. Tak menang-menang apa ni? Okey, dan ini dia punya hiasan dia. Ini finishing lah. Ini nombor 1 lah ni. Selalu kat sini ada nombor 1 ni. Ya, ini nombor 1. Ingat datang menang TV. Ya, so kita tengok last, kita nak tengok Kak Ima letakkan bunga tu. Kita nak tengok final produknya. Baru nampak cantik kita pakai makeup dekat hamper ni. Hadiah saya, ya Allah, terima kasih. Okey. Jadi terima kasih Kak Imah dan sekarang ni kita nak untuk anda semua kita nak bawakan, kita nak tunjuk. Yes, Kak Imah cuba bagi kat saya. Maksudnya cuba bagi macam menang hadiah. Biasalah Kak Imah orang jarang menang hadiah. Cuba bagi jap. Okey Haziq, saya hadiahkan khas untuk Haziq. Nampak? Dengar? Dan Muaz lah. Share lah. Kena share pula. Share Tak apalah, saya ambil yang ini je lah. Jom untuk anda kita tengok ada manisan kita nak kongsikan bersama dengan anda. Lokum atau dalam bahasa Arab dipanggil Rahat ul Hulkum, bermaksud penyedap tekak, adalah manisan yang bukan sahaja terkenal di negara Turki, malah diperkenal secara meluas di dunia termasuk Malaysia. Manisan yang berusia 600 tahun ini kebiasaannya dihidang sebagai penyeri kepada tetamu dan telah terkenal semasa zaman pemerintahan Kerajaan Islam Uthmaniyah sejak kurun ke-15 lagi. Kini, manisan Turki ini mudah untuk diperolehi. Rasa serta aromanya sangat unik. Itulah yang digambarkan oleh Mahfuz Kawarizmi Abdul Muhammad, antara penggemar dan pengusaha manisan Timur Tengah ini sejak 3 tahun lalu. Kami mengimport Turkish Delight daripada negara Turki. Alhamdulillah kami memulakan perniagaan pada tahun 2018 dengan modal RM100 sahaja. Pada zaman sekolah, ayah saya pernah belikan saya Turkish Delight ada sekali tu. So bila saya makan, saya rasa memang sedap. Saya tak terfikir pun kami akan bawa Turkish Delight pada tahun 2018. Saya berhijrah pergi Turki untuk mencari Turkish Delight dan dapat customize ikut cita rasa Malaysia. Turkish Delight ni kami buat apa? Kita mengurangkan rasa manisnya dan kita jadikan lebih lembut Turkish Delight. Pada asalnya Turkish Delight memang asal dia keras. Terdapat 41 jenis manisan Turki yang disediakan. Antara yang menjadi tarikan adalah rose petal yang menggunakan kelopak bunga ros sebagai bahan utama. Selain itu, terdapat pelbagai makanan sunnah yang dijaga kualitinya seperti kurma ajwa, buah tin, apricot, saffron dan pelbagai lagi. Makanan sunnah ni seperti makanan berkhasiat. So kami membawa ajwa daripada negara Saudi. Kami juga membawa apricot daripada negara Turki. Kita membawa kiwi dan kita ada bawa buah tin. Selain daripada itu, di dalam Turkish Delight, kita juga mempunyai saffron. So, kita mempunyai nuts-based Turkish Delight seperti pistachio, hazelnut and so on. Kalau ikutkan, makanan sunnah ni berkhasiat untuk badan kita dan juga mendapat keberkatan. Rasa yang sedap didatangi dengan pelbagai rupa dan warna. Pasti dapat memikat mereka yang menikmatinya. Kepada anda di rumah,
bolehlah jadikan lokum ini sebagai salah satu juadah istimewa ketika berbuka puasa. Nampak, ini dia. Manisan-manisan yang kami tunjukkan kepada anda, inilah di depannya. Jadi My memang Turkish baguslah. Delight. Yes. Cantik ni. Kalau kita tengok ni rasa macam nak ambil je. Tapi kita berpuasa, Okey. sabar. Tunggu Waktu nak malam buka malam ni. nanti lepas buka baru kita rasa. Alright, jadi bila nak berbuka tu, hari ni, pagi ni juga anda dah fikirkan nak masak apa, nak buat air apa untuk nak berbuka nanti kan? Ya, Jadi jangan risau, kami nak kongsikan bersama dengan anda pagi ni. Sebab kita bawa dapur orang bujang-bujang ni. Ya, dapur anak bujang. Memang selalu dengan kita di Borak Kopitiam. Kita ada Let's go. Abius. Abius selalu buat kelakar. Ni Abius masak. Ni orang yang seorang ke dua orang? Dua orang. Dia ada Abi dan Yus. Dia ada Abi dan juga Yus? Ya. Okey. Alright, kita hari ni sebenarnya bersama dengan Abi dan juga Yus. Daripada dapur anak bujang ni nak tunjukkan ni antara makanan-makanan sunnah yang ada yang telah pun dimasak dan diolah. Yes. Menjadi kek dan biskut dan Dessert, kuih. kek, kuih dan biskut. Kek, kuih dan biskut. Yes. Ya Allah. Diorang ni kalau buat semua masakan, ni dia tak olahan payah, daripada tak makanan sedap. sunnah. Dia punya Okey. olah pun nampak cantik. Sebelum kita pergi ke smoothie, Muaz nak tanya ini kek apa dulu ni? Itu adalah kek lapis kurma cheese. Ni Waduh. Kek lapis kurma cheese. Pukul 9 cerita pasal kek lapis Terliur kurma tak? cheese. Terliur tak tengok ni? Dengan kekemasan. Kek ni rasa macam nak ambil dan bawa balik. Yes. Okey, jadi pada hari ini kita nak berkongsikan bersama dengan anda bila sebut mengenai kurma yang dimasukkan dekat dalam juadah-juadah yang korang buat ni, ada tak sedikit kesukaran ke ataupun ada pantang larangnya kurma ni tak boleh masak lebih sangat nanti takut dia cair? Okey, untuk benda tu dalam pembuatan kek dia tak ada pantang larang, cuma kita kena kopekkan kulit dia untuk menghilangkan rasa macam sebab dia kulit dia kan keras kan. Rasa so kita kena kopekkan kulit dia dulu, kita rendamkan dia dulu semalaman and then kita kopek kulit dia, kemudian kita buat puri. Bila dah jadi puri tu kita boleh olah lah apa-apa jenis masakan. Macam-macam boleh jadi. Apa jenis kuih pun. Daripada puri ni mungkin boleh jadi pau juga. Pau Boleh, dalam tu letak. Boleh tak ada Okey, yang ni masalah. kita dah olah menjadi mooncake. Mooncake. Mooncake nampak. Kuih bulan kurma. Kuih bulan kurma. Bersih 4D. Apa? Bersih 4D. Bersih 4D. Yang ni Yang ini adalah biskut lapis kurma. Biskut lapis kurma. Yang ini kek. Itu kek watermelon, tembikai. Yang tembikai. merah tu memang buah tembikai. Buah tembikai. Macam strawberry. Macam strawberry. Ini kek kismis. Puding, roti. Bread pudding. Oh, bread pudding. Alright. Dah jatuh. Ya Allah, nampak cantik bread pudding. Ini adalah antara makanan-makanan sunnah yang telah kita olah menjadi biskut, kek dan kuih tradisional pun dah kita buat. Okey. Jadi tadi kita sebut mengenai juadah kita nak buat berbuka ni. Dengan ceritanya hari ni nak berkongsikan mengenai smoothies yang kita gunakan kurma yang mungkin anda boleh gunakan petang ni juga. Boleh. Okey. Dalam masa berapa minit tak sampai. Okey, silakan. Apa yang Okey. apa? So kita ada ni lah blender dulu. Okey. Blender ni boleh pakai blender masak tu Boleh. Rasa cili lah. Cili lah. Yang penting jangan lepas blender cili. Kena basuh mesin dulu. Basuh dulu. Kurma cili So ni. kita masukkan air. Okey. Okey. Masukkan air. Lebih kurang ini untuk seorang minum lah. Okey. So kita akan masukkan bahan-bahan dia. Pisang. Macam pisang. Pisang ni boleh pakai pisang apa je? Apa-apa je. Yang penting jangan pakai pisang suka. abu. Jangan pisang abu. Yang eloknya pisang berangan lah sebab dia manis sikit. Yes, betul. Kalau nak cantik sebenarnya dia punya kurma ni kena rendam semalaman supaya kulit dia lembut. Tu dah dikopek Ini dah dibuang biji dan biji. Ini Ini ada madu. Madu. Bagusnya kurma kan sekarang anda dapat banyak sangat kurma kan. Yes. Nak makan pun tak termakan. Ini yang kita boleh buat. Betul? Sihat pun sihat ni. Yes, betul. Yang special hari ni kita pakai susu kambing. Susu kambing. Okey. Kita masuk ya. Lebih kurang dalam 200 ml. Okey. Tuang je. Wah, ya. Lepas tu blend. Lepas tu blend. Orang bujang pun boleh buat. Jangan. Ada jangan. Kenapa? Bagi sampai halus Sampai halus. Sampai halus, sampai rasa macam dah cukup blend. Pisang, kurma dan juga madu tadi. Dah. Dia ada kurma punya kulit tu lah. Jadi kalau nak rasa gigitan kurma tu kita tak payah nak blender sampai halus lah. Biar dia ada So, rasa dah siap kurma lah. dia. Okey, dah siap. Dah siap
So Kita nak tuang dekat dalam cawan hotel ni. Maafkan kami, sebenarnya ini kita nak bagi inspirasi kepada anda untuk nak berbuka nanti, bukan sekarang ya. Ingat. Nah. Okey. Ui, rasa macam nak balik Abi nak buat. Betul. So berapa minit pun tak sampai 1 minit. Memang siap. Maknanya ni bukan seorang minum ni. Boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang. 4 orang boleh minum. Nampak tak? Senang sebenarnya kita untuk buat menu-menu yang sihat dan juga menggunakan makanan sunnah ni. Daripada AB dengan Yus tadi, diorang dah tunjuk dah. Ini orang-orang bujang. Betul. Senang nak buat ni. Kalau kita tak nak letak susu kambing, kita pakai susu biasa pun boleh. Boleh susu biasa, tak ada masalah. Ini sebab spesial hari ni kita pakai susu kambing. Salmon pun lagi boleh. Pun boleh. Sebab kalau kita boleh kan dia ada enzim-enzim dia untuk proses dalam pencernahan kita. Kalau kita nak letak kacang kita nak letak apa-apa kan. Boleh letak oat pun boleh, letak nestem pun boleh. Ikut kesukaan. Olah sendirilah. Yang penting smoothie ni kena ada ais lah. Ya, betul. Baru sedap nak minum tu. Bau fresh. So maknanya nak azan tu terus buat. Saya tak minum tapi saya nak pegang. Saya nak pegang, saya nak tunjuk kepada anda. Hasil dia. Kita boleh zoom sikit, tunjuk. Teringat dulu kalau masa kecil-kecil nak puasa, saya tak minum, nak pegang je, nak pegang. Sebab haus punya masal, nak pegang aje. Nampak tak? Dia punya, aku pegang ni Muaz, sejuk dia punya ni. Allah, segarnya sejuk dia. Yes. Kat sebelah Muaz ni, tadi tak sempat kita nak share kepada anda. Ni adalah puding delima selasih. Wow, puding delima selasih. So menggunakan klasik sikit lah. Yes. Apa yang ada dalam tu? Okey, yang ni kita gunakan air delima dan kita combine dengan yang kat bawah tu yang susu dengan biji selasih. Sebab biji selasih kan dia menyejukkan badan kan. Bila masa AB dengan Yus buat semua olah-olahan ni? Bila try? Adakah macam sesaja buat jadi pula? Okey, kalau tengok-tengok kuih-kuih ni memang ada kat warung kita. Memang kuih-kuih ni kalau pergi warung kita hari-hari pun memang ada. Kita ada buat. Kalau kek bread pudding, kuih lapis memang ada kat kedai kita. Memang ada yang memang berasaskan benda ni. Cumanya yang macam kek lapis tu kita olah lah sebab mengikut tema yang makanan sunnah, so kita olah jadikan macam cara sebenarnya. Lapisan-lapisan tu macam benda kita boleh letak. Betul. Macam mooncake ni pun sebenarnya kek tradisi orang Cina kan. And then kita boleh olah sendiri ikut kita punya kreativiti, and then inti kat dalam tu pun kita gunakan kurma. Kita ada nak tunjuk video AB dengan Yus masak. Ada video kan? Okey, boleh olah ni masak apa ni? Okay, ni kita buat untuk kuih bakar kurma. Apa? Kuih bakar kurma. Kuih bakar. Ni yang kuih bakar ni? Kuih bakar ni. Yang depannya warna coklat. Ada bijan. Yang ada bijan. Menu ni adalah adakah korang sendiri yang create ataupun ada ambil daripada menu lain diolah balik? Okey, untuk kuih bakar kurma ni actually kita dah memang ada buat premix tepung premix kita sendiri. Kat situ kita ada bagi resepi lah untuk satu tepung premix tu kita boleh olah macam-macam jenis kuih bakar. So jadi dia maknanya dia senang. Bukan je kuih bakar ni, mana kuih bakar pandan boleh, tak ada masalah. Apa-apa jenis kuih bakar. Sebab ni yang ni kurma. Ni selalu kurma. kita tengok yang warna hijau tu kan. Yang warna hijau tu yang pandan hijau tu. Yes. Ini belum masuk kurma lagi ni? Belum. Tu pakai gula Melaka ke apa? Yeah, gula Melaka, gula perang, gula merah. Pakai tangan. Untuk mendapatkan warna coklat tu. Mungkin kita boleh bagi tahu setiap kali masuk tu apa tu. Dia last sekali baru kita akan blend. Blend. Yang warna hijau tu apa depan tu? Minyak. 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 Jadi kau ni hijau sebenarnya. Okey, minyak kuning lah. Okey. Lepas tu yang kurma tak perlu blend dulu. Letak kurma itu nanti kita akan masukkan last kali, and then baru kita akan blend lah. Blend. Baru blend, blend barulah kita bakar. Baru kita bakar, betul. Ya. Senang sangatlah nampaknya. Telur jangan lupa letak. Telur ni penting lah. Penting. So kalau nak buat kuih bakar dia punya tip, dia tak boleh blend atau kacau terlampau lama. Sebab nanti dia kembang, so kita bakar dia akan naik. Tu hasil kuih bakarnya kita tengok kat situ. Sebelah dia mana kuih bakar? Itu bukan kuih bakar. Itu puding, yang ini kuih bakar. Ya, kita tunjuk. Yang ni kuih bakar. Okey, dan selain itu juga hebatnya anak-anak muda ni. Dah lah dia buat kek, dia buat macam smoothies pun ada. Ni biskut-biskut ni pun ada juga. Yes, ni kita ada buat biskut untuk boleh guna masa raya ni. Masa raya. Macam mana demand untuk kali ini? Mungkin dah ramai orang beli biskut raya. Sebab Alhamdulillah. Sekarang ni kurang sikit orang jual biskut raya di MDM. Perasan tak kat WhatsApp dah tak ada dah? Betul. Jual. Tapi sekarang macam mana dari segi? So far Alhamdulillah sebab kita pun ada macam kita pun ada promote dekat Instagram, kita ada promote
promote dekat Facebook. So sambutan alhamdulillah untuk tahun ni berbanding dengan tahun lepas. Kan. Macam mana ni Abby dengan Yus nak pergi kedai, nak rasa semua kuih-kuih ni kat mana kedai? Kedai kita sekarang ni untuk bulan puasa ni kita ada 2. Kita ada buka dekat Sungai Buloh and then kita ada buka dekat Bazar Taman Melati, Setapak. Okey. Kita kalau nak cari tu atau nak DM tu boleh ke Instagram kita lah. Dapur Anak Bujang _. Dapur Anak Bujang ni dia. _ Jangan lupa ada underscore kat belakang. Itu yang Dapur Anak Bujang official punya. Ada crown ni tu. Kalau anda nampak dapur anak dara lain pula. DAB Dapur Anak Bujang crown apa? Dapur anak dara mungkin depan ni akan ada buat. Jadi follow yang buat anak bujang dulu. Sebab hari ni anak bujang, mereka ni masak memang sedap. Jadi tahniahlah sebab dengan Borak Kopitiam ni dah lama. Daripada diorang ni kurus, naik balik diorang kurus. Sampai satu kedai, ada 2 kedai pula sekarang. Berjaya dah kan. Kami Borak Kopitiam berbangga dengan anak-anak bujang ini. Mungkin lepas ni akan jadi dapur bapa orang. InsyaAllah. Kita doakan bersama. Terima kasih Abi, terima kasih Yus sebab bersama dengan kita hari ni. Jangan lupa untuk pergi ke kedai mereka untuk rasa sendiri makanan-makanan di depan mata kita ni. Sedap lah. Dan jangan lupa try smoothie kurma ini. Wow. Petang ni kita akan cuba buat. Kurma banyak ni, Zik. Kurma banyak. Jadi dapat hadiah tak sempat nak beli. Kurma kali ni memang tak sempat nak beli. Dapat macam-macam. Dapat banyak sangat. Bagus orang bersedekah. Kita nampak kali ni bulan Ramadan ramai betul orang bersedekah. Alhamdulillah bagus. Okey, kita nak kemas makanan-makanan ni. Kita berehat seketika. Kembali selepas ni dalam Borak Kopitiam. Kita kemas ya. Kita tak usik. Jangan risau. Kita kemas ya. Okey, jom. Alright, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini dalam Borak Kopitiam. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Selamat berpuasa juga, alhamdulillah. Kita dah berkongsikan pelbagai makanan sunnah dan juga inovasi yang telah pun dilakukan. Anda boleh ambil, mungkin ianya akan menjadi juadah berbuka kejap lagi. Betul, boleh cuba ya. Kalau tadi kita ada smoothie tu, mana hilang smoothie tu? Kau minum tadi? Tak, aku tak minum. Kenapa dah habis? Simpan dulu dalam betas. Simpan dulu. Kita simpan dulu. Okey, kita ada siapa hari ni, Zik? Alright, kita ada seorang yang sangat jelita bersama dengan kita hari ni. Nak ceritakan pasal drama terbaru yang kita boleh tengok dekat ni ada kat aplikasi ITE. Kita ada Ana Jobling bersama dengan kita. Assalamualaikum. Pelakon utama drama Shah Alam 40,000. 40,000. Itu postcode dia. Sebenarnya. Jadi kenapa dalam banyak-banyak tajuk cerita Shah Alam 40,000 yang menjadi pilihan? Mungkin jalan cerita dia ada kelainan ataupun kisah mengenai orang Shah Alam? Cerita ni tentang kehidupan masyarakat dekat Shah Alam, masyarakat yang upper class, kaya. So itulah kenapa tajuk dia Shah Alam 40,000. Okey. Susah tak nak bawa watak orang kaya? Sebab Ana susah sikit. Lah. Tak ada. Tiba. Tak susah sikit. So memang susah. Okey. Jadi taklah Shah Alam tu tak adalah semua kaya. Cuma dalam cerita ni. Dalam cerita ni. Kan golongan elit. Elit punya golongan. Golongan elit pun ada pelbagai ragam, ada pelbagai masalah yang berlaku. Ada banyak masalah. So tak kisahlah kalau you kaya ke tak kaya, you masih ada masalah. Okey, apa antara masalah-masalah yang dibawa dalam cerita ni? Mungkin kita boleh cerita sikitlah. Okey, watak Ana Shafinas Mackenzie dia ada banyak masalah. Dia suka keluar dengan suami orang. So tu dia punya skandal rahsia. Kan? Ya, itu memang masalah. Itu masalah. Tapi dia tak sengaja. Dia tak sengaja? Dia macam tak Dia tak tahu. Dia tak tahu. Ya, suami itu pun tak sengaja jugalah suami orang. Itu memang sengaja. Cakap macam nak buat je. Tak. Aku kebetulan aku orang Shah Alam, aku risau. Kebetulan. Orang Shah Alam suami orang ni risau. Okey, tapi kan bila mula-mula Shafinas. Ana di offer untuk menjadi main character dalam Shah Alam 40,000 ni. Apa expectation dan apa reaction Ana? Bersyukur Alhamdulillah. Tapi ni Ana first time buat leading role sebab Ana masih baru lagi dalam bidang lakonan ni. So bila dapat tawaran untuk lead role tu macam ya Allah susahnya. Lepas tu kena berlakon dengan Kak Umi Aida, Kak Rita Widaini, Datuk Shah Reza. Macam power semua. Semua power. Macam mana Ana nak berlakon dengan diorang ni? Tapi Alhamdulillah semua okey. Diorang banyak ajar Ana macam mana nak berlakon semua. So Ana dia pandai berlakon jadi jahat. Dia pernah berlakon jadi jahat. Pernah tengok cerita dia jadi jahat? Pernah. Dia jadi gangster. Tak boleh ya? Dia fight Ya. Okey, jadi
sekarang ni isu dia apabila pelakon-pelakon yang lawa ni masuk yang baru kan. Kadang-kadang ia menjadi isu. Lawa lebih daripada bakat. Jadi tu susah juga untuk awak. Jadi macam mana masa mula-mula masuk tu, ialah persepsi orang mesti berbeza kan. Kan. Macam mana awak nak bawa diri awak nak buktikan no bukan sebab lawa saja, I ada bakat untuk berlakon. Ana belajar macam nak berlakon, pergi kelas semua. So tak nak jadi macam beauty tapi tak ada bakat. Ana memang tak suka bila orang cakap macam tu. Oh, dia dapat watak ni sebab dia cantik je. Memang Ana tak suka lah. Sebab Ana rasa semua orang is beautiful in their own way. Yeah. So I want to be talented and beautiful as well. Yelah, nak bawa nak apa kata, nak samaratakan. Nak samaratakan benda tu. Ada balance. Ya, sebab kita pun selalu jadi benda macam tu. Ya ke? Handsome. Boleh nampak. Okey. Alright, baik. Tapi kalau kita tengok Shah Alam 40,000 ni, hari tu tengoklah Jihan Musa dengan Farah Fauzana tweet, kita orang Shah Alam 40,000. Dia orang Shah Alam. Dan adakah dalam antara pelakon-pelakon tu ada yang memang orang Shah Alam? Ada yang orang Shah Alam. Malik Macron, dia also one of the watak dalam cerita ni. Siapa lagi? Tujuh kot. Okey, dan lokasi penggambarannya dia banyak di section apa? Section 9 you ingat lagi? Bukit Jelutong. Bukit Jelutong. Okey, dari CCP Shah Alam lah. Shah Alam besar Baik, jadi keunikan yang ada dalam drama ni apabila awak tengok kan, dan orang dah mula tengok dan ramai yang suka, apa keunikan yang ada? Cerita ni tentang friendship, BFF, so it's not yang typical love story drama Melayu. It's mostly about friendship. And I rasa sebab cerita ni pasal 3 best friends, so boleh nampak macam mana girls supporting girls. So best friend tu Ana? Ana, Kak Umi Aida, Kak Rita Widani. So orang akan macam nampak lainnya best friend kan macam kenapa Ana muda sangat antara 3 orang ni. So that's unique pasal cerita ni, boleh nampak macam mana kita orang best friend. Dalam cerita tu Ana umur berapa? Dalam cerita tu Ana umur berapa? Umur Ana? 27, 28. 27, 28 macam tu lah. Oh, okey. Maksudnya kita kena tengok tengok nak tahu macam mana gabungan kawan 3 sekawan ni boleh berlaku dan apa konflik kawan-kawan 3 orang ni. Kena tengok cerita ni. Memang ditayangkan dekat aplikasi ICE saja. Dah ditayangkan semua episod? Semua hari ni episod last pukul 12 tengah hari. Alright. Sebab dia keluar memang 12 tengah hari. Sekarang ni senang kalau nak tengok drama kat mana-mana kan. Boleh tengok, boleh repeat balik. Kalau nak tengok Ana banyak kali pun boleh stop kat situ je. Nak tengok cerita. Ulang lagi sekali. Kan. Buat lagi play balik semula. Pusing je scene Ana je kan. Okey Ana, kita nak tanyalah apa lagi yang Ana nak buat bila Ana dah masuk dalam dunia lakonan kan. Apa lagi yang Ana nak cuba dalam industri sekarang? Buat masa sekarang Ana fokus dekat bidang lakonan sebab still masih baru lagi, so banyak benda Ana kena belajar, banyak kekurangan lagi. Tapi kalau nak nyanyi ke boleh nyanyi Ana? Tak boleh. Tak boleh. Ya ke? Kita tahu. Kita boleh ajar. Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Okey. Buat sekarang tak boleh lah. Alright. Tak interested lagi. Tapi wajah-wajah Pan Asia ni apabila masuk dalam market kita memang ia akan menjadi highlight lah kan, seperti yang terdahulu kita dapat lihat dan sebagainya. Jadi bagaimana agaknya penerimaan orang? Adakah kalau wajah-wajah Pan Asia ni selalunya watak tu tak banyak boleh diberikan. Watak contohnya orang kampung, takkan nak bagi Pan Asia watak orang kampung kan? Macam tak logik. Macam tak logik, tapi kalau you pandai bawa watak tu, insya-Allah boleh lah. Macam Shah Alam 40,000 ni Ana character mix, so cakap English dengan Melayu. So tu memang okeylah watak tu. Itu memang makanan Ana lah. Yes, bagus. Dan kalau anda nak kenal Ana lebih rapat lagi, boleh follow social media Ana. Ana Jobling. Okay. Boleh follow social media, Instagram, Facebook apa semua ada juga lah. Facebook terus ada. follow depan mata Jujur. Facebook pun ada. Okey, jangan lupa follow Ana Jobling, jangan lupa follow juga. Ini episod akhir cerita Shah Alam 40,000 dekat aplikasi ICE pukul 12 tengah hari nanti, okey? Alright, jadi terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Selamat berhujung minggu. Kita harapkan perkongsian kita pada hari ini akan memberikan kebaikan kepada anda. InsyaAllah makanan-makanan sunnah ni kita amalkan dan kita selain daripada kesihatan kan, kita punya badan pun nampak lebih baik. Itu yang kita mahukan. Walaupun tak suka, kita cuba-cubalah kerana itu adalah makanan Rasulullah. Ya, macam yang Ustaz Arianto cakap tadi kan, dia boleh makan tapi janganlah berlebihan kan. Ikutlah antara sunnah yang telah pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itu saja bersama dengan kami di Borak Kopitiam hari ini. Kita jumpa lagi esok. Esok hari Sabtu. Hari ini Sabtu guys. Jumpa esok pukul 8 pagi di TV3 bersama dengan Borak Kopitiam. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Tingkatkan bergiat.